Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Hari ini kita nak buat apa kita nak sambung paper Terengganu soalan nombor 7. Sebab ada orang dah minta lah ni kan. So kita kena buat lah. So kita tengok, sambung, kita baca elok ini soalan berkaitan dengan circular measure. Betul tak? Betul cikgu. Okey, sekarang kita baca soalan slow-slow. Kita kena buat apa information yang dia bagi, kita transfer. Okay, diagram 2 shows a circle PQR. PQR adalah PQR. Okay, maknanya ada satu circle with center O. Okay, faham. With radius 6. Bila radius 6, boleh tak terus tulis radius dia 6? Alright. Okay, ada lagi information dia kat atas? Tak ada, kita kecilkan sikit. Kita baca lagi, sambung. PS is a tangent. So suppose bila tangent apa nak buat? Bila tangent dia ada satu garisan kat sini, dia akan jadi macam ni. So dia punya titik tengah kepada tangent akan jadi 90 degree. So ini 90 degree. Ni kena tahulah, jangan kata tak tahu pula. Kalau tak tahu, cikgu pun tak tahu macam nak bagi tahu. Okey, lagi apa dia bagi tahu? P SPT is quadrant circle. P, okey, ini adalah quadrant circle. Okey, dah faham yang tu. P is a midpoint of OT. P is a midpoint OT. So that means sini 6, sini pun akan jadi 6. Boleh? Bila 6 sini pun akan jadi 6. Sebab dia akan ada quadrant circle. So dia pada circle yang sama. So kita boleh tulis macam tu. TPO SOQ is a straight line. Okay? Boleh dapat? Kita pada yang kuning-kuning ni takut mengganggu kita. So kita boleh jawab soalan. Kita ambil pen merah. Kecil sangat. Kita besarkan sikit pen kita. Okey, sekarang kita boleh jawab soalan A. Kita buat sini So kita pergi soalan A. Takut tak nampak. A dia nak ni dia suruh pakai 3.142. Kena ingatlah. Daripada awal soalan sampai akhir soalan cikgu akan pakai 3.142. Okey, depend on the question. Angle beta. Where is angle beta? Angle beta dekat sini. Okey, boleh kita sama-sama buat. So ni untuk A Untuk A, beta. Boleh tak cikgu nak keluarkan sikit bagi nampak beta dekat sini. So dia ada kaitan dengan segitiga ni. Nampak tak? Ada kaitan dengan segitiga tu kan. So bila ada segitiga tu, cikgu buat segitiga dekat sini. Boleh? Sama juga macam ni. Alamak, sabar. Kita buat segitiga dekat situ. Alright. Dan nampak situ kita tulis apa yang kita ada. 6. Dia nak beta dekat sini. Betul. So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah, ini adalah 90 degree. So kita boleh pakai, sebenarnya sini 90 degree. So dia adalah isosceles triangle. Isosceles triangle ataupun sama kaki, dia akan jadi sama lah. So kita buat je, kita akan dapat 45 kan, 180. So beta ni sama dengan 45. Boleh. So kita nak dalam apa sekarang ni? Dia nak mesti dalam radian. Okey, betul tak? Dalam radian. So kita tukar sajalah 45 dalam radian. So this one is 45. Cikgu terus boleh 45 degree ataupun dalam radian boleh tukar lah. Senang je kan nak tukar. 3.142, pi di atas dan 180. So kita akan dapat jawapan 0.7855. Boleh? Ini untuk beta. So cikgu nak tulis kat sini terus boleh? 45, takut senang kita nak nampak. 0.7855. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. B pula. B pula dia nak apa? The perimeter of the shaded region. Okey, boleh nampak tak? Sebab soalan dia ni muka surat lain. Sebab tu kita kena baca soalan, nanti kita jawab. Dia sekarang ni nak perimeter of shaded region. Shaded region yang mana satu? So shaded region bermaksud kita ada beberapa. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Boleh nampak tak? So kita kena tambahkan semua dia punya diameter. Okey, so sekarang cikgu nak buat macam ni boleh? Okey, kita buat S1 kita buat belah sini jawapan dia. Sebab soalan ni kat bawah kita dah hafal. So untuk B, cikgu pakai pen hitam. So sekarang ni cikgu nak tambah semua perimeter dia. Ini 1, nampak tak? Warna kuning tu. So cikgu buat 6. Tambah dengan 6. Tambah dengan 6 yang mana satu je ni. Okey, yang ini pula macam mana? Yang ni cikgu adalah SR theta. Betul, SR theta kan? SR theta. So cikgu tulis kat sini kalau siapa yang tak nampak lagi. SR theta. So kita nak ambil R theta lah. R dia berapa? R dia 6. Theta dia berapa? Theta dia adalah yang ini. Yang ni kita tak tahu berapa betul, tapi kita tahu 90 lah. Kalau SR theta kena pakai dalam bentuk radian. So kita tukarlah 90 dalam radian. Kita boleh dapat berapa? Pi over 2. Betul. Pi adalah 180. Kalau 90 adalah pi over 2 lah. Boleh. So cikgu masukkan yang ini. Pi over 2 ni dekat sini. Masukkan dekat sini. Tambah 6 pi over 2. Boleh?
Boleh, 3 kita dah settle. Tambah lagi dengan 2 lagi. 2 bahagian sini. Nak bayang mana satu? Kita bayang ni dulu boleh? Yang ni pun pakai SR theta juga kan? So, kita ambil angle yang kat dalam ni. Boleh tak kita cari angle dekat dalam ni dulu? Ni dalam mana je? Oh, dalam ni, ni. So, yang ni kita boleh tukar. So, sini jadi 45. So, suppose akan dapat 135. 135 tu dalam degree. So, kita sekarang ni nak pakai dalam radian. So, radian kita tukar. Kita tolak je ataupun nak kira balik semula pun boleh. 2.3565. Boleh. So, dia R theta juga. So, nak dapatkan yang ni kuning ni. So, kita akan dapat R theta berapa? R dia tetap 6. Theta dia yang berbeza. 2.3565. Okey, ada satu lagi sahaja. Yang ni, bahagian ni je lagi kita tak kira. So, kita tarik belakang sikit boleh. Sebab tak cukup kat situ. So, kita tarik sebelakang sikit-sikit. Okey. Okey, dah dapat yang tu. So, kita tambah lagi dia. Tambah dengan warna hitam pula. Okey, yang tu macam nak cari? Macam nak cari panjang yang merah ni? Yang ni. Yang ni, cikgu nak guna kaedah ni boleh tak? Kaedah ni. Cikgu buat seketika. Cikgu potong dulu. Cikgu potong luar kat sini. So, bila potong luar kat sini, yang ni akan jadi 67.5. Kan 135 kan? Kita bahagi je dulu. 67.5. So, kita ada apa lagi dekat situ? Kita ada 6 kat sini. So, yang kita nak adalah panjang yang ni. Betul? Yang ni X. So, nanti kita darab dengan 2. Sebab ada 2 X. Sini 1, sini 2. Boleh? So, kita akan buat macam mana kita akan dapat? Kita pakai sin kan? Kita akan pakai sin macam ni. 67.5. Sama dengan, apa dia? Opposite kan? So, opposite X, hypotenuse 6. Betul So, kita akan dapat X ni. Dah dapat dia, kita naik atas. So, 6 sin 7.5. Boleh. So, kita terus masukkan. Dia sebabkan since dia nak 2X, ini dengan yang ni. Cikgu terus buat 2 dekat sini. Cikgu salin je balik semula. 6 sin 67.5. Termasuk sampai raja. Lepas tu kamu boleh kira sahaja. Tambah slow-slow. Cikgu cuma nak make sure kamu dapat benda yang betul. So, calculate carefully. Boleh. So, akan dapat jawapan nanti 46.65. Okay. Boleh. Hadamkan dulu. Tolong cikgu padam dulu. Apa-apa yang tak patut dekat sini. Kita padam sat. Ini tak payah. So, kita nak guna nanti kan. Alright. Sekarang ni soalan seterusnya. C. Dia nak apa pula? Dia nak area pula of shaded region. Tak ada masalah lah. Atas tadi dah perimeter. Dah betul. Sini betul. Sini betul. Ini pun mesti betul. Lepas tu baru kita boleh senyum-senyum sokmau kan. Soalan ganda kan. Senyum sokmau lah. Okey. Seterusnya dia nak area. So, area pun benda yang sama. Kita tulis. Cikgu tulis sini. C. Area yang pertama apa? Kita nak cari yang atas ni kan. Ini kita buat lah. Yang ni tadi kita dah dapat ni pi over 2 dia punya radian. Lepas tu kita boleh masukkan. Kita buat yang ni dulu boleh? Kita akan dapat, kita buat yang ni dulu, area ni dulu. Yang ni cikgu dapat 1 over 2 kan, R square theta kan. So, R dia berapa? 6 kuasa 2. Theta berapa? Theta dia pi over 2. Very simple, pi over 2, pi kena tukar dalam 3.142. Tolong tekan kalkulator elok-elok. Tambah dengan, yang ni nak pakai formula pun boleh. Cikgu tak nak pakai formula yang tu. Cikgu nak buat yang besar. Yang besar, nampak tak yang besar? Tolak yang segitiga dekat bawah ni. Cikgu nak buat macam tu. So, nanti cikgu akan dapat 1/2. Yang besar tau. Yang besar 6 juga. 6 kuasa 2. Dia punya radian tadi kita dapat berapa? Berapa tadi? Radian dia adalah 2.3545. Betul? 65. 2.3565. Okey. Lepas tu kita tolak dengan segitiga. 1/2. Apa dia? Ni kita boleh pakai 1/2 AB sin C. Sin dia apa? Sin dia adalah 135. 135 lah. Betul. So, kita masukkan dia punya ni. AB. AB dia sama. 66. Sin 135. Tolong tekan kalkulator elok-elok. Sebab kita nak tambahkan yang ini. Dengan yang dalam ni semua. Boleh. Ini tolakkan dulu. Nanti kamu akan dapat jawapan 57.97. So, boleh faham dia quite senang juga sebenarnya. Tak susah. So, tanpa membuang masa, soalan nombor 7 dah set all. Set all. Kita boleh senyum. So, sekarang ni kita jawab soalan nombor 8. Boleh anak-anakku? Nombor 8. Sama-sama kita tengok. Nombor 8. Okay, nombor 8. Diagram 3 shows the shaded region under a curve. Ini curve dia. Dia dah bagi juga kat sini. Tak payah nak tulis kat bawah. Where P and Q are constant. So, dia adalah constant. Constant means dia adalah number. Senang lah. Senang kita punya interpretation kita. Bila sebut dia constant, supposed to be a number. Okay? So, given that area of shaded region is 34.4 over 3.
So that's mean area. So kita kena menggunakan apa? Kita kena guna integrate. Betul. Integrate baru dapat area. So apa kata kita integrate? Soalan dia apa? Mana value P and Q ni ya. Soalan nombor 1. P and Q. Okay. Soalan dia P and Q. Dekat sini kita kena start berfikir dah. Bila ada PQ, kalau kita dapat macam ni pun, kita integrate. Kita buat 0 sampai 2. Sini kan 2 kan? 2. Sini 0. Kalau kita integrate, kita dapat area. Tapi kita still tak dapat lagi P and Q sebenarnya. So cikgu buat macam ni. Boleh? So dia kena menggunakan. Menggunakan apa? Sekejap. Kita salin dulu. 34/3. Lepas tu kita integrate. Kita integrate kena buat lah. Tak boleh tekan kalkulator yang ni sebab nilai dalam tak ada. So cikgu salin. PX 3/3. Ni integrate tau. Yang tak tahu pula. 2, 0. Contoh. So dapat 34/3. So kita akan dapat. Cikgu masukkan nilai 2. Akan dapat 8P/3 tambah 2Q 34/3. Okey. Yang ni 1. 1 maksud dia apa? Kalau kamu nak ubah lagi yang ini pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Yang bahagian ni nak ubah lagi pun boleh bagi cantik. Kalau cikgu nak biar je lah. Malas nak ubah dah kan. Sebab nampak PQ memang tak akan dapat pun. So cikgu nak cari satu lagi equation. This one is simultaneous equation. Persamaan serentak. Kita kena selesaikan bantuan lagi satu equation. Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. So kena cari satu lagi. So kita kena berfikir sikit dekat sini. Kena berfikir luar kotak. Apa yang kita boleh cari dekat sini. So dekat sini apa yang kamu nampak? Satu benda yang kita nampak dekat sini. Yang ni kena nampak tau. Kalau tak nampak memang susah lah nak dapat jawapan. Yang cikgu nampak dekat sini, nampak tak? Point ni untuk apa? 2/11. Sebab itu dia membantu kita. Dia nak dapatkan satu equation. So sebenarnya cikgu nak masukkan je dalam ni. So cikgu akan dapat berapa? Y berapa? 11. P berapa? P lah tak dapat lah. X kuasa 2. So akan dapat macam ni kan. P 2 kuasa 2 tambah Q. So akan dapat 11 4P tambah Q. Cikgu nak cantik lagi sebab cikgu nak masukkan dalam equation number 1 yang ni. So, cikgu nak cantikkan sikit. 11 minus 4P. This one is number 2 punya equation. 2 in 1. 2 into 1. Nak tulis juga. Tulis lah. Lepas tu masukkan je Q dalam sini. Lepas tu kita akan dapat macam mana? 8P 3 tambah 2. 11 tolak 4P. Sama dengan 34/3. Nanti kamu selesaikan. Kamu akan dapat 8/3P. Tambah 22 tolak 8P sama dengan 34/3. Betul? So 16 3P 32/3. So dapat P sama dengan, balikkan, P sama dengan 2. So bila P masuk dalam 2, dah dapat 2. Cikgu tanda sini. Cikgu masukkan P dalam sini. Nampak? Cikgu masukkan dia dalam situ. So kita pakai warna merah. Q sama dengan 11 tolak 4 2. So 8 11 tolak 8 jadi Q sama dengan 3. So PQ dah set all. Ingat kalau kita cuma ada 2, kita punya unknown ataupun variable kita kena ada 2 equation menggunakan simultaneous equation. Banyak kita guna benda tu kan. So the equation of the tangent at M. So tangent at M maksudnya macam mana? Dia nak at M, tangent. Macam ni lah lebih kurang macam ni. Dia nak tangent macam ni. Tapi at M. So kita senang je bila dapat soalan ni, kita terus buat apa? Kita kena buat dy dx. Lepas tu kita masukkan nilai ni 2 ni. Sebab dia dekat atas titik ni kan. Kita dy dx, kita masukkan nilai nombor 2. Boleh? Cikgu buat kat sini. Cikgu buat dy dx terus boleh. Cikgu masukkan. Ini tadi akan jadi y sama dengan P tadi dapat berapa? P dapat 2. 2x kuasa 2 tambah dengan 3. Ini kita punya equation. So dy dx kita supposed to be 4x. Lagi? Itu saja. 4x. Ya, betul 4x. Lepas tu kita masukkan nombor 2 ni dalam ni. So akan jadi 8. So the gradient tangent supposed to be 8. Dia sebab buat equation saja. So very simple. So buat macam biasa. M sama dengan 8. Kita masukkan ni 11. Masukkan ni koordinat tadi terus. 11. Sini akan jadi 2. Tambah C. So 11, 16 kan. 16 bawa sana jadi C sama dengan negatif 5. So dia punya equation adalah Y 8x minus 5. This is the answer. Boleh? Boleh, senang je yang tu, tak ada masalah. So kita terus pergi kepada C. The volume, yang ni kena tengok betul-betul. Yang ni kita padam sikit bahagian sini, yang apa yang mengganggu kita, okay. Ini kena tengok betul-betul The volume of revolution in term of phi when the region bounded by the curve. Region bounded by the curve. So ni ada 3 perkataan. Bounded by the curve, the y-axis and the straight line y sama dengan 6. Ni ada 3 benda yang cikgu perlu bagi tahu kat kamu dan kamu tengok betul-betul. Boleh? Tengok sama-sama sekejap, relax je. Senang je, tak susah pun. Kita ambil warna hijau. Yang first kali kita buat bounded by the curve. Mana curve? Curve this one. So cikgu buat je ni. Siap. Itu kita punya curve. Bounded ni maksudnya yang dibatasi ataupun yang tertutup. Okay, sekarang yang kedua tadi apa? X-axis. So y-axis. Y-axis tu gariskan saja y-axis.
Ini Y je cikgu. Okey, last sekali dia nak Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 kat mana? Sini 11, nampak tak? Ni 11. So, dia kena bawah sikit lah. So, Y sama 6, cikgu tarik macam ni. Okey, sebenarnya kat mana yang dia nak? Mana kita tengok satu shaded yang kita boleh buat. So, sebenarnya dekat sini. Dia nak yang sini. Sini berapa? Kita kena tahu. Yang ni kita tahu lah. Y sama dengan 6. So, 6. Boleh faham? Boleh faham tak? Di mana dia nak macam ni lah. Dia nak sini. So, daripada berapa? Tadi kita boleh tengok. Kita punya curve tadi. Sini. Ini adalah y-intercept. So, supposed to be 3 here. Okay? Boleh faham? Nampak? Maknanya senang je lah. Kita buat in term of y. Yang tukar cikgu tukar jadi y. Akan jadi berapa? Tukar jadi y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Ingat ni volume. So, kena x squared kat situ. Akan y minus 3 over 2. Kita integrate saja daripada 3 ke 6. Ni. Boleh? So, cikgu akan dapat macam ni. Cikgu tulis kat bawah. Sebab ruang tidak membantu cikgu. Cikgu buat macam ni. 3 sampai 6. Lepas tu cikgu salin yang tadi. Tadi kan yang ni. Apa dapat y tolak 3 over 2. Betul? Cikgu tambah pi. Situ kita buat dy. Kat sini cikgu nak ubah sikit. Yang 2 dekat bawah tu cikgu nampak macam banyak pula kerja kan. Cikgu bawa sini boleh. Sebab 2 ni tidak. Bila kita integrate dia tak akan dapat apa-apa pun. So kita boleh buat macam ni saja. So kita boleh tekan calculator. So akan dapat jawapan. Yang dekat sini boleh dapat jawapan 9 over 2. So ini pi over 2. So suppose the final answer dapat ini 4 kan. 4. So ini dia punya jawapan. Betul. Okay, boleh faham? So bila nampak soalan volume, tolong cikgu nak kamu fokus kepada apa yang dia nak. Yang kepada contoh pada 3. Setengah soalan tu dia nak yang bounded by the shaded region. Senanglah sikit. Kat sini dia ada syarat. So kita kena ikut syarat dia betul-betul. Okay, tanpa membuang masa kita terus nombor 9. Nombor 9 ini adalah soalan linear law. Cikgu pun takkan buat. Cikgu cuma tunjuk dia punya how to solve the from non-linear to linear saja cikgu akan buat. Okay, dan cikgu akan ambil jawapan. Cikgu akan tengok. Ini senanglah, kamu boleh buat sendiri. So sekarang ni kita nak tukar jadi apa ni? Ni kita ada ni sekarang. Cikgu salin sini bagi nampak sikit. 6y sama dengan h tambah 2 x kuasa 3 tolak kx. Ni cikgu kita dapat yang ni. So sekarang ni kita nak tukar jadi apa? Kita nak nampak tak soalan dia? Kalau tak nampak nak tukar apa, kita nampak soalan dia. Soalan dia adalah y over x kuasa 2. So dia akan jadi macam ni. So akan jadi y over x. Sini akan jadi x kuasa 2. Boleh? So dia akan dapat macam tu. So dia akan dapat begitu. So bermakna y kita nanti kita kena readjust dia sampai jadi macam y over x. Boleh? So dekat sini cikgu nak buat macam mana? So kita nampak dia y dah ada kat atas. Cuma x tak ada dan 6 tu sahaja. So cikgu sekarang ni nak buat kita bahagi semua dengan 6x. Ini pun bahagi dengan 6x. 6x cikgu bagi ya. Sini pun bahagi dengan 6x. Yang belah ni cikgu buat je 6x. Bahagi 6x. So h tambah 2 x kuasa 3 bahagi 6x. Macam tu. So tolak kx 6x. Macam tu. Boleh? Boleh tengok? So kita boleh cancelkan apa yang patut. Ini boleh cancel. Ini akan jadi y over x. Wow, magic. So dia akan jadi, ini boleh cancel satu. So akan jadi h plus 2 over 6. Betul? Cikgu buat macam ni. Jadi x kuasa 2 tolak jadi k over 6. Macam tu cikgu dapat. So last sekali cikgu akan buat macam mana? Selalunya ini adalah m, ini adalah y, ini adalah m, ini adalah x, ini adalah y. Y besar lah. Ini adalah C dia. So cikgu boleh terus buat M sama dengan H plus 2 over 6. Sini pula yang C pula sama dengan negatif K over 6. Boleh? Nanti kamu lukis gambar dulu elok-elok. Lepas tu cari gradient dia. Tahu kan nak cari gradient. Cikgu kamu dah ajar kan? Cari gradient dia. Dan samakan je lah. Contohlah gradient dia kita dapat 1 over 6. So cikgu samakan je. So 1 over 6 cikgu akan dapat yang ni boleh cancel. So akan dapat H sama dengan negatif 1. Macam tu. So yang belah sama tu sama juga. Nanti bila kamu buat, kamu tengok dia kat mana y-intercept ni. Y-intercept dia sama dengan contoh dapat negatif 0.3 untuk soalan ni lah. So kita boleh settle, cancelkan ini menjadi negatif. So kita akan dapat K sama dengan 1.8. So boleh teruskan soalan ni. Linear law ni very senang. Very senang sebenarnya. So kena puluhan markah kat sini lah kan. Jangan kita rugi pula sebab markah dia banyak ni. 10 kot. Siapa nak bagi kita 10 markah? Cuba bagi tahu. Siapa nak bagi RM10? Kamu jalan-jalan tepi jalan pun ada orang nak bagi RM10 tak? Tak ada kan? So bermaksud kita kena berusaha sendiri. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya tanpa membuang masa kan? Tak nak buang masa. So dekat soalan ni adalah soalan dengan berkaitan dengan kita nampak dekat bawah ni. Perkataan pertama dia adalah cikgu nampak kat sini adalah normal. So bermaksud atas adalah binomial. Kena ingat soalan dia tu saja. So binomial kena ada apa? Kena ada NPQ lah. Bergantunglah ada sikit je kan yang NCR tu kan. So kita akan buat. Kita tengok the result of the survey. 60% of student in a certain college ride motorcycle. So 60% orang
ride motosikal, so kita boleh buat macam ni. P adalah 0.6. Q cikgu boleh buat 0.4. Nah, ni dia punya apa? Dia punya apa? Easy method dia. Boleh tengok cikgu punya video, ada binomial, ajar macam mana nak senangkan benda ni. Tapi certain soalan dia susah sikit kan. So kita kena baca betul-betul kadang-kadang ayat dia tu. If 12 student from the college chosen, so N sama dengan 12, kita punya N. So dia nak apa? Yang ni R. R ni bergantung pada soalan. Kita pergi jawab dulu soalan nombor 1 boleh? Exactly 8. Exactly 8 kena tulis macam ni. PX sama dengan 8. Lepas tu kita boleh pecahkan. Dia akan jadi apa? NCR 12 C 8. 8 4. Macam mana cikgu buat dia cikgu? Cikgu suka macam ni kan? Senang. Macam ni. Boleh? Yang ni dapat kan? 8 ni naik sini. 8 pergi naik sini. 8 sini sama dengan sini. Ni 12 tolak 8 jadi 4. Macam tu. Boleh? Tu kamu tekan kalkulator elok. Ini pun tolong tekan kalkulator elok juga. Jangan takut salah. So nanti kamu akan dapat jawapan. Berapa anak-anakku? 0.2128. Boleh? Okey, nombor 1 dah settle. Sekarang kita pergi kepada nombor 2. Less than 3 of them ride motorcycle. So sini masih lagi ride motorcycle. Sini ride motorcycle. So kita punya kedudukan P dengan Q tak payah kita ubah. Biarkan sahaja. Sekarang dia ride motorcycle. Dia nak P less than. So kita buat apa? Less than 3. Itu maksud dia. Ini kita boleh pecahkan jadi berapa? PX less than 3 nak tulis macam mana? P maknanya dia 0, 1, 2. Betul? 3 tak termasuk kan? So kena buat macam ni lah. 0 tambah PX1 tambah dengan PX2. Macam ni. Lepas tu boleh masukkan sendirilah. 12 C0, 0.6, 0.4. 12 C1, 0.6, 0.4. Tambah 12 C2, 0.6, 0.4. Sini 2, sini 10. Sini 1, sini 11. Sini 0, sini 12. Boleh kira kan masing-masing. Tolong kira elok-elok. Boleh cek dulu cikgu punya ada masalah ke tak? Okey kot, tak ada masalah kot. 0, 1, 2. Okey, tak ada masalah. So kita kira nanti dapat jawapan. The final answer supposed to be 0.002810. Boleh? Ini ada yang nanti keluar kat kalkulator kan? Macam mana nak buat tu cikgu? Cikgu ajar kamu tekan apa? Shift English. Tekan shift. Lepas tu tekan English, ENG tu. Dia akan membuatkan kamu punya ni tak ada dah dia punya apa orang panggil tu. Cikgu dah lupa dah kan. So dia tak ada dalam benda ni. Kita jadikan dia kosong. So kita boleh salin soalan. Boleh, siapa tak tahu boleh PM kita. Susah nak ajar macam ni pula kan. So ingat, ini soalan dia nombor bahagian atas dah settle. So nampak mudah lah. Memang direct. Memang kita boleh dapat jawapan. Rasanya semua boleh dapat jawapan. So sekarang ni kita fokus on the normal distribution. Boleh. Dia kata the mass of cempedak obtained from the follow a normal distribution. Dia kata jisim cempedak diperoleh daripada sebuah kebun adalah mengikut taburan normal. Mean dia, kita salin mean. This one is mean 4.2. This one is standard deviation 0.8. Boleh. The probability that cempedak chosen randomly from has a mass not more than 4.5. So sekarang kita nak buat 4.5 adalah apa? X ke Z? Z score ke X score? Sebenarnya bila ada kg, bila ada cm, bila ada apa ya, markah ke apa semua, that one still X. So kita kena buat macam ni. P X. Boleh? P X less than 4.5. Less than ke? Not more than. Kena masuk sekali lah, not more than. Lepas tu kita jawab je terus. P kita tukar terus, X jadi Z score. Salin je balik semula. So kita ambil berapa? 4.5 minus kita punya mean 4.2. So kita bahagi dengan 0.8. Ini direct je lah soalan dia. So kita akan dapat jawapan nanti. PZ less than 0.375. Okey, yang ini ramai orang tak nak lukis gambar. So kena lukis gambar ya. Kena lukis gambar TikTok tu. Loceng tu kena buat. So kita buat. 0.375 kat mana cikgu? Kat belah kanan lah. Bermaksud dia kata kurang. So dia nak yang ini semua. Tapi bila kita baca dekat dalam table lah, bolehlah kamu nak tekan kalkulator tak ada masalah, boleh dapat jawapan. Siapa yang menggunakan table, bila kita baca dalam table kita akan dapat nilai yang ni. Cikgu baca kat table sekarang berapa jawapan dia? Cikgu dapat 0.3538. Cikgu dapat dalam table. So bermaksud dia nak yang ini, yang lorek saja. So cikgu kena tolak. Faham tak? Ini jangan tak faham. So cikgu akan dapat jawapan. The final answer is supposed to be 0.6462. Boleh? Yang nombor 1 kita dah settle. Tolong hadamkan betul-betul. Dia punya starting, dia nak buat benda ni yang sangat paling penting. Kalau salah atas, salah sampai bawah. Okay? Ini senangnya tu. Tak ada masalah. So the last one is, dia kata the value of M. Ini pun soalan biasa juga. Not more than M. More than M, suppose kita kena tulis. Yang ni 0. Ini 0.6 kan? Dia adalah probability. Probability kita tulis dekat belah kiri. So kita boleh tulis kat sini adalah X lebih besar. Dia kata more than M. So buat je macam ni. Relax. Tarik nafas. Lepas tu baru kita tukar.
Jadi macam ni. Akan jadi M minus berapa? 4.2 kan? Kita punya min 0.8. Buat macam ni 0.6. Sekarang ni nak buat apa? Ini selalu cikgu ajar buat dua-dua. Satu belah kanan, tarik dia punya tiang. Tarik tiang satu belah kiri. Lepas tu kita tengok. Untuk apa ni cikgu? Untuk kita tentukan yang mana satu sesuai. So dia kata lebih. Nampak tak lebih? Maknanya cikgu lorek belah sini. Dan cikgu lorek belah sini. Lebih kan? Lebih daripada tiang tu. Ke kanan lah. Ke kanan. So sekarang ni kita tengok kita punya probability. Mana satu yang logik? 0.6 tu banyak kot kan. Dia mesti lebih daripada setengah. Betul. Bagus. Bagus. Faham. So ini tak boleh pakai. So kita punya nilai tadi boleh masuk terus. Ini terus masuk dekat sini. M minus 4.2 over 0.8. Since. Ni kena faham. Since dia ada belah kiri. Nampak tak belah kiri? So kita kena letak negatif. Lepas tu kita cari dalam table. Boleh? Dalam table kena baca terbalik. Okey, baca dia maksud dia macam mana? Baca pun kena faham juga ni. Siapa yang tak faham ni dia susah. 0.6 adalah yang ni. So nak baca dalam table, kita ambillah baca 0.4. Sebab dalam table 0.5 je paling tinggi ya bang. So kita cari baca 0.4, kita cari berapa nilai 0.4, kamu akan dapat nilai 0.4, kamu akan dapat 0.253. Ada orang dia masukkan negatif kat sini. Cikgu tak sukalah sebab kalau ikut konsep awal dia memang Z yang ini adalah negatif. Boleh je kan. Jawapan dia sama je. Cuma kaedah dia macam salah sikit. Dia letak negatif di belakang. So cikgu tak nak letak negatif di belakang, cikgu letak negatif di sini sahaja. Macam manalah kamu buat. So cikgu akan dapat jawapan negatif M tambah 4.2 0.8. Cara pengiraan memang sama, tapi dari segi konsepnya salah lah sikit, tak apa betul. So M nanti kamu dapat jawapan sama dengan 3.9976 kg. Okay, boleh yang tu? Tarik nafas dulu. Minum air dulu jap. Take 5. Kamu boleh nampak. Okay, boleh? Boleh kot, tak ada masalah. So soalan dia sangat direct. So kita boleh terus tarik kepada soalan seterusnya. Solution by skill drawing is not accepted. So tak boleh lah. So kita kena pakai lah apa yang perlu kita pakai. So dia baca dia punya soalan dulu. Dia kata diagram for straight line JK mana JK? JK is perpendicular. So ingatlah. Dia kata dia adalah perpendicular. Point L line on the y-axis. Okay, tak ada masalah. So kita boleh padam dia dulu. Kita tarik nafas dulu. Kita cuba kepada soalan dia. Soalan dia apa? The equation of straight line yang KL ini dia dah bagi. So kita tulis ni. Ini cikgu nak panah. So akan jadi 3x tolak y sama dengan 14. Cikgu nak tukar sikit boleh? Sebab cikgu nak tengok gradient dia. Cikgu bawa pergi sini, bawa pergi sini. So akan dapat 3x tolak 14 sama dengan y. So dia punya gradient berapa? Gradient dia adalah 3. So dia nak cari apa ni? Find the value of P. Okay, value of P kat sini. So nak buat apa? So dia ada kaitan dengan gradient. Dekat sini kita tahu tak berapa koordinat dia? 0 dengan y. Tak tahu. Tahu ke? Tahu ke tidak? Tahu cikgu sebab ada negatif 14. So suppose y tadi kita tukar direct je. Sini adalah negatif 14. So kita ada 2, 6 dengan P. Cikgu tulis kat tepi lah ni K. Dengan L tadi kita ada 0, negatif 14. Lepas tu nak cari apa? Carilah gradient dia. So kita carilah gradient. So cikgu buat belah sini dulu. P tolak 14 bahagi dengan 6 tolak 0. Boleh? Sama dengan berapa? 3 lah. Macam tu maksud dia. So kamu selesaikan P tambah 14 sama dengan 3, 6, 6, 3, 18. P tambah 14. So akan dapat berapa? 18 tolak 14 jadi 4. P sama dengan 4. So P sama dengan 4. Cikgu padam sini. Cikgu tulis 4. Boleh dah dapat koordinat P. Soalan kedua dia nak apa? The equation of the straight line JK. So dia tahu dah dia adalah perpendicular. So bila dia punya gradient tadi. Ini gradient dia berapa? 3 kan? Ini gradient dia. Ini gradient dia berapa tadi? 3. So bila yang ni akan jadi negatif 1/3. Boleh? So kita boleh buat je. Y mx plus c. Gradient dia negatif 1/3. Kita masukkan point apa yang di atas tu. Cikgu nak masuk 3 dengan 5. Boleh? Cikgu dapat 5. Sini dapat 3 tambah c. So dapat jawapan C sama dengan berapa? 6. So dapatlah jawapan negatif 1/3 X tambah 6. Boleh, ini soalan untuk nombor 2. Laju sangat ke? Tak laju kot sebab dia senang sangat. The area in unit square of triangle JKL. J, mana J? Cikgu padam semua boleh? Cikgu padam semua. Cuba nak tengok JKL tu, tak nampak. JKL. Oh maknanya macam ni lah. Okay, dia nak area. So area kita boleh terus pakai formula lah. Kita ada dah 3 koordinat. So tak ada masalah. Cikgu tulis kat sini. Kita salin dulu koordinat dia. 1/2. Formula dia ingat ya. Jangan lupa. So kita boleh masukkan. Cikgu masuk 35 dulu. 6, 4, 0, 14. Betul. Cikgu ulang balik. 3, 5. Ini formula kena tahu. Cikgu tak boleh tolong kalau kamu tak tahu. So kita selesaikan belah sini. Bagi fokus sikit dekat sini. So that one is modulus. Modulus bila ada negatif dekat dalam tu kita kena jadikan dia positif. Boleh? So boleh kita buat 1/2. Nanti kamu akan dapat bahagian dalam ni. Dapat 12 tolak 84. Tolak sini 30.
tolak 42. So, kamu akan dapat jawapan 1/2. Nanti dalam ni, kamu akan dapat negatif So, dapat negatif 60. So, that one is modulus. So, kita akan jadilah 60 lah. 1/2 kita akan dapat 30. So, jawapan dia adalah 30. Boleh? Soalan nombor 11. Tak ada masalah kot. Okey, ada masalah soalan nombor 11. Kita ingatkan dah habis dah soalan nombor 11 ni. Rupanya dekat bawah bila kita selak lagi. Ada lagi soalan dia. Ya Allah. Okey, jadi kena tengok betul-betul. Cikgu nak terangkan. Okey, a point W move. Ni adalah locus lah. The distance from the point K and always half of the distance from point J. Okey, yang ni boleh tak cikgu nak ambil tadi nak selak ke atas macam susah pula. Cikgu lukislah kat sini boleh. Ini J, ini pergi K, lepas tu dia pergi dekat sini tadi. Alright, sini cikgu buat segitiga. Okey, segitiga macam tu kan. So dia akan jadi sini J tadi. Berapa J tadi? J adalah 35. K adalah 64. Betul kan? Yang satu lagi tadi apa dia? L. L sama dengan kosong negatif 14. Betul Sudah 3 ni. Dia nak apa? Okey, kita baca. Cikgu tunjuk dekat kamu. W ni nak buat kat mana? Orang tanya kat cikgu macam-macam lah. Soalannya sama. So, a point W moves such that a distance from point K, tengok point K, always half. Bermaksud dia dekat lagi dengan point K. Half is distance from point J. Bermaksud kita boleh buat macam ni tau. Dia bukan kat tengah-tengah. Dia dekat sini. Bayangkanlah dia separuh. Sini adalah W. Contoh. Ni cikgu tunjuk. Dia punya garisan tu kan. Locus kan adalah satu garisan ataupun satu pergerakan. Laluan. So, dia nak locus W. Tak ada masalah. So, sekarang ni kita kena create equation tu dulu. So, kat sini cikgu buat. Cikgu akan dapat apa dia? Kita kena main dengan ni je. Yang ni dengan yang ni. Nampak tak? Yang ni dengan yang ni. Dengan yang ni dengan yang ni saja. So, cikgu akan dapat 2WK. Betul? Sama dengan slow sikit JW. Ini yang paling penting sekali sebenarnya. Nak create ni yang memang salah. So cikgu terus boleh buat macam biasa. Yang ni koordinat je. Cikgu suka tulis koordinat kat atas sebab kita nak cari distance nanti kan. So 64. Sini berapa J? 35. Sini W XY. Kalau tak tahu tulis je XY. So W memang tak tahulah. So kita terus buat 2 square root. Cikgu terus tulis square root. Buat kurungan Cikgu suka tulis XY terus. Dekat sini. Lepas tu kita ambil 6. Ini adalah X. Dengan 4. Boleh nampak ini untuk yang ni. Yang ni sama dengan buat macam ni. X tambah sini tolak kuasa 2. Cikgu suka tulis X, Y terus. Satu di sini ada 3, sini 5. Boleh nampak tak? Lepas tu apa yang terjadi dekat sini, jangan buat salah. Kita tak boleh cancelkan, hilangkan dia punya square root dekat sini, hilangkan. Tak boleh. Cara dia sebenarnya yang paling betul adalah kena kuasa 2 kan. Supaya hilang. So yang ni akan jadi 4. Yang ni akan hilang lah. So kamu boleh selesaikan. Nanti kamu akan dapat jawapan macam ni lah. Lebih kurang Nanti kamu kira. Sebab dia panjang sikit pengiraan dia. Kamu perlu kira sendirilah. 6 lagi Y kuasa 2 tolak 8Y tambah 16. Kini belah sini pula kita akan dapat jawapan berapa? X kuasa 2 tolak 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Okey, kamu boleh teruskan. Nanti kamu akan dapat lebih kurang macam ni lah. 4X kuasa 2 tambah 4Y2 tolak 48X tolak 32. Sebab cikgu darab dengan 4 kan. Tambah 208. Sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tolak 6X tolak 10Y. Tambah 34. Itulah sekali. The final answer supposed to be like this. Kita susun cantik-cantik. Yang kuasa 2 dekat depan. 42X tolak 22Y. Tambah dengan 174 sama dengan 0. Okey. Itu jawapan persamaan locus untuk W. Inilah dia. Okey. Soalan kedua. Dia ada tanya sikit. Hence, determine whether the locus intersect Y axis. Intersect Y axis, X sama dengan 0 dalam kepala kita kan. So, apa kata kita masuk X sama dengan 0 sekarang, boleh tak? Kita buat X sama dengan 0, sini 0, sini 0. Okay, so jawapan dia akan jadi, cikgu tulis kat sini, jawapan yang balance dia akan jadi 3Y kuasa 2 tadi, yang tak ditolak lagi, Y tambah 174 sama dengan 0. Lepas tu, kalau senangnya, kamu tekan calculator je lah. Calculator kamu dapat I tau. Kamu tekan calculator, this one is A, this one is B, this one is C. Betul? Kamu akan dapat nilai I. So, bermaksud I ni adalah, adalah apa? Dia adalah 2 roots, and then no real root. Tak ada root. Bila graf dia akan tergantung. Contoh, maksud dia macam tu kan. So, kita boleh gunakan untuk yang ni, soalan ni. So, kita boleh gunakan, kita boleh test guna B kuasa 2 minus 4AC juga. Kalau dia lebih, kita kata dia adalah 2, ada 2 root. Kan? Kalau dia different root. Kalau ada satu titik, dia bertemu macam ni. Contoh ni, walaupun dia dekat X, kita kena pergi X lah. Ni contoh ni, satu real root. Ni sama. Kalau yang tu, dekat atas, dia lebih besar. Ini no real root. No root. Ataupun less than. B kuasa 2 minus 4AC less than 0 kan. So, kita check dulu. So, kita check sama-sama. B kuasa 2, cikgu dapat negatif 22.
2, negatif 4, 3, 1, 7, 4. So, cikgu akan dapat jawapan berapa ni? 1604. So, dia sebenarnya less than 0. So, dia memang tak ada intersect dekat Y. Sebab dia adalah satu graf yang tergantung sepi Hakim Rosli. Boleh faham? Tolong tengok betul-betul macam mana cikgu buat. Lepas tu boleh senyum kegembiraan lah. Boleh? Boleh ke tidak? Okey, seterusnya kita terus pergi kepada soalan nombor 12. Bahagian C nak kena jawab 4 soalan. Tak apa. Hawker sells Yong Tau Fu with selective ingredient of brown squid, chicken ball, fish ball, tofu and water spinach. So dekat sini dia adalah dia punya ingredient untuk mendapat satu bahan. Bahan dia apa nama? Nama dia Yong Tau Fu. Bila sebut Yong Tau Fu, this one is adalah apa? Adalah composite index. So kalau setiap satu kita boleh kira index. So kita tengok index dia kat sini, tulis kat atas macam ni. Yang ni adalah dia punya weightage. Weightage dia per 100. So suppose bila kita tambah kena per 100. Boleh? Sekarang ni yang paling senang sekali nak cari ni lah X, Y dengan Z. Soalan pertama mesti tanya soalan tu. Cikgu tak tengok lagi pun cikgu dah tahu. So kita boleh buat laju-laju. Maknanya kamu akan dapat X nanti 28.5 bahagi dengan 25 darab 100 dapat X. So X sama dengan berapa? Dapat X. So X sama dengan 114. So cikgu tulis masuk sini boleh? 114. So Y pula apa dia? So kita akan dapat Y sama dengan 8 darab 100 dapat 140. So Y sama dengan RM1.20. Boleh? Tulislah masuk situ. So Z pula cikgu letak pada sini lah tanpa membuang masa kan. Nanti buang masa pula. Soalan senang pun cikgu nak buat kan. So kita kena buat juga kan, takut ada yang tak boleh jawab. Itu saja yang kita risaukan. Okey, ni sama dengan 120. Ni boleh tengok betul-betul lah. Sendiri pun boleh tengok sebenarnya. Semua student ramai betul juga. So RM100. Boleh? Boleh masuk kat situ lah. Boleh nampak. Okey. Boleh? Tak ada masalah. Kita tengok soalan tu. Kan cakap dah. Sini dah soalan tu dulu. Soalan tu. Calculate the composite index for the cost preparing Yong Tau Fu. Nampak? Ini nama dia adalah composite index Yong Tau Fu. Sebab dia dah siap satu benda dah. In the year 2008, 2017. So nampak macam terlalu mudah. So boleh buat kira sendiri. Boleh. So kita ambil kat sini. Tengoklah. So cikgu buat sini. Tengok dia punya bergantung pada ni. Dengan yang dia punya ni. Weightage. So cikgu boleh buat 114, 10 tambah 125, 30 tambah 140, 25 tambah 112.5, 15 tambah 120, 20. So bahagi dengan 100. Kamu akan dapat jawapan adalah dia punya composite index untuk 18, 17. Ini hati-hati jangan salah So the final answer supposed to be 124.78. So ingat composite index adalah 124.78. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Dah settle yang ni. If Hawker spend 250 daily to buy ingredient 2017, find the total cost to buy ingredient in March. Ini kena faham beza dia. March ada 31 hari. Ini satu hari sahaja. Nanti kita kena darab dengan 31. Dapat jawapan nanti kita darab dengan 31. Boleh? So macam mana nak buat? So nak buat tu, so kita boleh dapat jawapan berapa? Kita cari cost. Boleh? Cari cost dulu. Untuk yang ni 2017, ni 2018. So macam mana nak buat? C18. So yang ni C18 kita tak tahu, C17 kita tahu. So C17 kita tahu, C18 kita tak tahu. Darab dengan 100, betul? Sama dengan 124.78. Tadi jawapan yang atas tadi yang ni. Kita pakai dia punya composite index. So kita masukkan yang ni, 17 kita tahu kan? Ni, dia bagi dah 250. So masukkan 250. Nanti kamu akan dapat C18 sama dengan 311.94. Ingat 311.94 adalah satu hari punya untuk 2018. So sekarang ni kita darab dengan 31. Alhamdulillah, terbersin-bersin cikgu hari ni kan. 3194. So kita darab dengan 31. So jawapan dia dapat berapa? Kita buatkan pen hijau sikit, tanda kegembiraan kita. RM9670.06. Itulah jawapan dia. Tolong hati-hati, dia sehari dengan 31 hari. Dia ikut mas kan, sebab tu dia tak bagi Februari. Februari banyaklah jawapan. So dia bagilah mas yang dah fix 31. So tahu kan 31 macam mana? Boleh tengok jari kamu tu. The cost of all ingredient increased by 14 in 2018-20. So sekarang ni cikgu buat macam ni terus. Sebab dia dah cerita pasal harga untuk semua sekali. So cikgu buat macam ni, cikgu buat macam ni, cikgu buat macam ni, cikgu buat mulut, kaedah mulut. 18, 17 akan jadi 114. Allah. 114. So yang tadi kita dapat berapa? 124.18. So kamu boleh jawab dapat yang ni. X ni adalah hasil darab 1418 darab dengan 114 bahagi dengan 100. Kamu akan dapat jawapan 142.25. ABCD kita tapau. Soalan ni memang alhamdulillah senang. Okey, ada masalah lain? Kita nak terus sambung ni. Kita sambung lagi soalan yang ke-13. Kita ada lagi 3 soalan.
13, 14, 15. So, kita buat dekat sini. Kita tengok soalan dia. Diagram 5 shows a triangle ABC. ABC. Cikgu buat ABC. So, kita tengok total D is a midpoint. Midpoint ingat midpoint of AC, BC, obtuse angle. So, dia kata ABC adalah obtuse angle. ABC adalah obtuse So, kita tengok dekat situ. Nanti dapat jawapan acute, kita kena tukar jadi obtuse. Boleh? Isosceles triangle. CDE. Mana? CDE. CDE adalah ini setengah. Lepas tu dia kata tadi CDE is isosceles triangle. CD sama dengan DE. So, ini pun sama dengan ini juga. Boleh? So, kita dah dapat information dekat situ. So, kita relax sekejap. Tak ada panjang pun dia bagi. So, kita tengok soalan. Oh, ada kat bawah ni ada lagi dia bagi. Given that AC sama dengan 10. 10, so this one is 5 lah. 5 lah. So, AC sama dengan apa? Dah bagi. AB sama dengan 5. Dah bagi. ACB 27 dia dah bagi. Okay. Find the ABC. Okay. Kalau ABC, cara cikgu lah nak jawab. Tolong tengok dia punya triangle tu. So, cikgu tunjuk kat kamu lah macam mana cikgu buat. ABC kat mana? A kat sini. BC. Cikgu keluarkan segitiga tu boleh tak? Faham tak? Cikgu keluarkan segitiga tu. ABC ni Cikgu jawab kat sini. Okay. Betul. So, ini A. Turun bawah sikit lah. Dah mengganggu kita punya diagram kat situ. Sini cikgu tarik sini sikit. Okay. Supaya boleh nampak. Okay. A, B, C mana satu? A. Sini. Maafkan saya. A, B, C. So, CD dia nak ini kan? So, kita ada, ini ada 5. Yang ni ada 10. Yang ni ada 27. Apa lagi nak buat? Kita boleh guna apa ni? Sine rule, betul? Ini boleh ada lawan dia? Ini ada lawan dia? So, kita boleh pakai sine rule. Kau pakailah sine rule. Cikgu buat sudut ABC sama dengan 10. Sama dengan sine 27/5. So, dapatlah sudut ABC sama dengan 65.23. Sekarang, this one is acute. Kita tahu wujudnya ada apa? Ambiguous case. So, sekarang ni sudut ABC kena 180 tolak dengan 65.25. Cikgu akan dapat jawapan 114.77. Boleh? 114.77. Cikgu tulis sini 114.77. ABC dah settle. CDE pula. CDE kat mana? CDE yang ni pula bang. So, cikgu buatlah segitiga tu dulu. Kita kamu cakap, cikgu ni tak nak buat semua ke? So, sini cikgu tolong bagi. Sini adalah 5. Ini E, ini D, ini C. Laju sangat ke? Tak kan? Okey kan? So, nak buat sini. Soalan dia nak ni. So, macam nak buat? Kita boleh pakai cosine rule sebab kita ada sisi saja. So, tanpa membuang masa, kita terus buat 6 kuasa 2, 5 kuasa 2, tambah 5 kuasa 2. Lepas tu tolak 2, 5. Cos berapa? Cos yang ni lah. EDC. EDC ke CDE? Boleh mana-mana betul boleh? Kita buat ikut soalan lah. Boleh? Kita akan dapat jawapan CDE. Tekan kalkulator elok-elok. 5, tekan macam ni tau. 5 kuasa 2, tambah 5 kuasa 2, tolak 6 kuasa 2, bahagi dengan 2, 5. Bukan 2, 5. 2 darab 5 darab 5. Lepas tu, kamu inversekan cos, dapat jawapan. Boleh, itu cikgu tak nak ajar banyak-banyak lah. Timbang masa cikgu. Buang masa kamu juga. Okay, so jawapannya ni 73.74. So, ini adalah sama kaki. So, cikgu boleh dapat sini. So, sini nanti dapat jawapan berapa? Tolong cikgu, dapat berapa jawapan? Dia dapat jawapan. So, kita kena buat 180. Cikgu nak kira terus je. Tak nak tinggal kosong kan. So, cikgu tolak, kira cikgu dapat berapa kat situ? 180 tolak dengan 73.74. Lepas tu kita bahagi dengan 2. Kita dapat sini 53.13. Sini pun 53.13. Nak memenuhkan je sebenarnya walaupun tak ada soalan lagi. Area CM of whole diagram. Whole diagram maknanya kita kena pecah jadi 2 lah. Boleh, kita ambil sebelah sini 1, sebelah sana 1. So, yang ketiga ni cikgu buat direct saja dekat sini. Cikgu dapat C 3. Ni nak cari area ni, cikgu terus buat. Tengok betul-betul 1/2, 5. Ini bahagian bawah ni dulu cikgu kira. 5, 10, sin 38.23. Tambah dengan atas pula 1/2, 5 sin 73.74. So, dapat jawapan 27.47. Boleh ni kira sendiri. Sangat mudah je sebenarnya. So, kita dah settle untuk soalan 1, 2, 3. Penat kan? If the line CB is extended to F. Bermaksud, kenapa dia tulis CB? Kenapa dia tak tulis BC? Tengok padam Kita padam sikit. Kenapa dia tak tulis BC? Sebab bila CB bermaksud dia extend pergi sini. Faham tak? Situlah maksud dia extend. So, dia nak yang mana? Dia nak yang ini. Boleh faham tak yang tu? Okay, sekarang ni cikgu nak lukis dulu bagi kamu nampak. Cikgu buat sini. Sebenarnya apa yang dia nak? So, dia nak adalah yang ini.
Tinggi yang ni saja dia nak. So macam mana cikgu nak buat? So sekarang ni kita ambil yang ni saja. Jangan tengok semua, kita ambil yang ni. Sebab kita dah ada kat sini ada 5. Sini kita ada berapa lagi? Ada 5 ke? Tak tahu. Ni tak tahu belah sini. 5 ke? 5. Betul lah. 5 belah sini, 5 belah sini. Yang ni 5 ni. So 5. Bawah kita tak tahu. Kita tahu apa lagi kat situ? Oh, kita tahu kat sini. Ini 14 ke tadi? Bukan 114. Ini 114. So dapat belah sini nanti. 114 tolak 180 akan dapat 65. Sini 114. Sini akan dapat 65 23. So sini 65 23. Okey, boleh faham yang tu? So kita boleh buat apa tu? Nampak tak 90 degree kat situ? So kita boleh ambil yang ni saja. Nampak tak? Yang ni saja kita ambil. So kita akan dapat jawapan apa dekat situ. Dia nak tinggi je kan? Dia tak kisah pun. Jadi dia nak tinggi sini ke sini saja. Nampak? Yang ni je dia nak. So kita boleh dapat sin 65.23 sama dengan h over 5. So h sama dengan 4.54. Benar, Alhamdulillah dapat jawapan sudah. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan second last. Kita dah sampai 48 minit. Okay, so sekarang kita tengok use graph. Ini adalah soalan apa ni? Linear programming. Cikgu tak galakkan jawab, tapi cikgu nak tunjuk dia punya equation saja. Dia kata cerita pasal Mac Club organize a trip to Kelantan during a school holiday. The cost of teacher maknanya yang pergi adalah teacher, dan dengan student. Okay, student dia kata X to teacher RM120 kena bayar. Yang ni kena RM berapa ni? RM80 kena bayar. So dia kata dekat tempat tu X dengan Y dia bagi. So kena tentukan benda tu dulu. Selalunya dia bagi. So soalan dia kata, ingat kan, bila total number is n, bila ada kaitan dengan duit baru kita guna duit. Boleh? Jangan gabung pula. Dua-dua jadi salah. So yang pertama, the total number of participant is not less than 36. So ini dia cuma main X dengan Y saja. Kita buat total number ada Y. Maknanya kena lebih daripada 36. Okay, the number of student at least twice teacher. So macam mana nak buat? Student Y. Maknanya macam ni kita buat. 2 teacher. Itu daripada ayat lah. Cikgu olahkan untuk dapat dia punya equation. Inequality. The number of student. Masih lagi number. Semua tak ada kaitan pun dengan bayaran. So senanglah untuk kita. The number of student must exceed the number of teacher. So Y tolak X lah. Berapa? 20. At most. So at most kena macam ni. So ada 3 benda ni. Kamu kena tulis betul-betul. Lepas tu lukis pada kertas graf. Dan boleh selesaikan macam biasa. Boleh, yang ni cikgu tak tunjuk lah. Nanti banyak kerja lagi nak buat. Sebab Amal tak nak jawab soalan ni. Rugilah cikgu tunjuk. Kalau nak, PM cikgu boleh tunjuk. Sampai habis. Macam nak jawab. Okay, the last one. Ini soalan ni kena jawab. Sebab ini adalah soalan kita punya kecemasan. Ada 3 soalan saja. Supposed to be easy. Sebab ini soalan cikgu punya favorite. So, cikgu kena jawab lah. Okay, a particle move along a straight line and pass through a fixed point O. Velocity. Cikgu salin dulu velocity kat sini boleh. 8 tambah 2T minus T squared. Where T is the time in second after passing through O. The particle stop at point M. So, dia stop, kita tulis kat sini. Bila stop, dekat point M. Apa lagi kita tahu? Bila stop adalah V sama dengan kosong. Okay? Boleh faham? Itu sahaja dia punya information yang dia bagi. Sekarang kita jawab. Acceleration of particle at M. So, kita nak tahu M berapa dulu. Kita boleh tak buat V sama dengan kosong dulu? Nak tahu M. M adalah stop M. V sama dengan kosong. So, cikgu buat V sama dengan kosong dulu. 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. Berapa jawapannya? So, kamu akan dapat berapa dia stop? Dia akan dapat jawapan T sama dengan 4 ataupun satu lagi. Apa? Negatif satu lagi. Negatif 2. So, negatif 2 tak payahlah sebab masa tak boleh. So, dia stop waktu 4. Ingat dia stop 4. Sebab sampai soalan bawah nanti, cikgu tanya stop time bila, kamu kena tahu. Stop ataupun dia buat pusingan, U-turn. Itu maksud dia. Tengok video cikgu, kamu boleh faham. Okay? So, dia masukkan acceleration. So, A ni boleh tukar terus. Ingat kan? Malas nak tunjuk dah banyak-banyak kali. So, differentiate. Ni ke sini. Ini integrate. So, ini integrate. So, sekarang V nak pergi A, kena differentiate. So, cikgu differentiate jadi A sama dengan berapa? 2 tolak 2T. Betul? So, sekarang kita masukkan kita punya T sama dengan 4. 2 tolak 2, 4. So, 2 tolak dengan 8. 2 tolak dengan 8. 2 tolak dengan 8 dapat negatif 6. Boleh dapat, ini soalan A. Settle dah. Maximum velocity. Ingat, bila perkataan maximum velocity, A sama dengan kosong. Ayallah. A sama dengan kosong. Jangan lupa tu. A sama dengan kosong. Masya Allah. Sekali lagi. Tak boleh tekan. A sama dengan kosong. Ya maximum velocity A sama dengan kosong. Okay. A sama dengan kosong. Kita dah ada A. A kita ni. A sama dengan kosong. Cikgu buat terus lah. Ini soalan A. Ini soalan B. Cikgu gabung je. A kita dah ada. A sama dengan kosong. Cikgu ada 2T. So akan jadi berapa? Di sana jadi T sama dengan 1. Sekarang dia nak velocity. Kita masukkan dalam velocity kita. So V sama dengan 8 tambah 2, 1 tolak 1 kuasa 2. So, 2 tolak 1, 9 jadi 9. Velocity is 9. Boleh? Okay, ini soalan last but not least. Soalan dia agak mudah, direct sangat. Total distance first 10 second. Okay, 10 second jangan buat macam ni terus tau. Cikgu ambil V nanti integrate. Ini cara cikgu lah.
Dekat sini kamu terus tekan kalkulator je, dapat jawapan penuh. Tapi kat sini kita tengok dia berhenti dekat mana. Kena check. Setiap kali cikgu jawab soalan ni, kena berhenti dekat mana. So, dia sampai 4 tambah dengan, cikgu masukkanlah V terus boleh 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. Boleh? So, tambah dengan berapa ni dt? Tambah dengan 4 sampai 10. Ni kena buat benda yang sama juga. Jangan salah. Sebab apa cikgu pecah macam tu? Sebab nanti salah satu akan jadi apa? Dia akan jadi negatif. So, cikgu dekat sini, cikgu ambil secure, cikgu buat macam ni. Cikgu buat modulus. Nak buat dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Tapi cikgu tahu dekat sini akan jadi negatif. So, tekan kalkulator, dekat belah sini akan dapat 80/3. Tengok, tak dapat negatif pun. So, tambah dengan sebelah sini, kamu akan dapat negatif. Negatif 180. So, kita moduluskan, kita akan dapat jawapan 620/3 ataupun 206.666. Cikgu tulis semua sekali. Boleh? Ini sangat senang. Cikgu try jawab 3 minit je ni. Alhamdulillah. Ini adalah soalan yang kalau kita lah ada masalah dengan soalan lain, inilah kita punya soalan backup sebenarnya. Cikgu zoom sikit. Siapa yang tak faham yang ni, motion, boleh tengok cikgu punya video motion. Ada 2 video. So, kena khatam daripada A sampai Z. Kalau tak tahu, terus tanya dekat situ, PM cikgu. Boleh? Kalau tak ada apa-apa, kita tutup majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.